Salam satu Malaysia. Saya Erik Khalil melaporkan untuk berita Titas. Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 sebelum Masihi dan merupakan salah satu tamadun yang tertua di muka bumi selain daripada tamadun Mesir Mesopotamia atau Sumeria, India dan tamadun Yunani. Sifat keterbukaannya dalam berinteraksi dengan tamadun-tamadun lain, integratif dan dinamik menyebabkannya menjadi lebih mampan walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain. Kesenian dalam tamadun Cina terbahagi kepada beberapa aspek, antaranya ialah kesusastraan, seni bina, seni ukir, seni pahat dan seni halus, seni lukis, muzik, drama, teater, tembikar dan kaligrafi. Jika kita lihat di sekeliling kita, pelbagai aspek seni tamadun Cina yang telah diakulturasi, iaitu proses penerimaan budaya berbeza daripada kumpulan etnik dalam aspek budaya kehidupan harian kita tanpa kita sedari. Bukan itu sahaja, malah ada negara yang telah mencapai asimilasi, iaitu penyatuan kumpulan etnik yang berbeza membentuk satu kumpulan yang sama. Mari kita dengar ulasan saudari Nisa mengenai aspek kesenian tamadun Cina dengan lebih mendalam. Mengulas tentang topik kesenian tamadun Cina, sudah tentu para penonton tidak asing lagi akan seni dalam pembuatan seramik dan alat muzik. Seramik atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai ceramos, bererti benda yang diperbuat dari tanah liat. Menurut Mackinnon pada tahun 1991 melalui bukunya yang bertajuk Buku Panduan Keramik, kesemua benda yang dihasilkan dari tanah liat kemudian dibakar dengan kadar suhu tertentu dikategorikan sebagai seramik. Seramik atau tembikar bukan sahaja berfokus pada bidang seni semata-mata, malah pembuatannya menunjukkan keupayaan masyarakat tamadun Cina menggunakan ilmu sains tanah. Di Malaysia kini, tembikar bukan sahaja popular di kalangan masyarakat Cina, malah masyarakat Melayu dan India juga turut menggunakan tembikar dalam kehidupan seharian. Namun begitu, produk seramik atau tembikar yang digunakan oleh setiap kaum mempunyai perbezaan dari segi reka bentuk, motif ragam hias dan kaedah pembakaran. Hal ini kerana setiap reka bentuk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang berbeza. Ada yang digunakan untuk menyimpan air dan ada juga yang digunakan sebagai kelengkapan ritual seperti keagamaan dan perayaan. Beralih kepada seni muzik semasa tamadun Cina, muzik berperanan untuk menunjukkan kekuasaan pemerintah kepada rakyat. Ia juga digunakan dalam amalan ritual dan dijadikan sebagai amalan yang efektif untuk menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib. Muzik bukan sahaja medium untuk memupuk mental pribadi dan kesihatan individu, malah ia merupakan hiburan bagi masyarakat. Memetik kata-kata Su Chunjiang dari buku Origins of Chinese Music, muzik tradisional Cina menekankan pengimbuhan dan artikulasi yang betul untuk setiap nada. Asalnya, muzik Cina menggunakan skala pentatonik iaitu 5 nada. Namun terdapat pembaharuan skala bunyi di mana wujudnya skala heptatonik. Skala pentatonik terdiri daripada Do, Re, Mi, Sol dan La, manakala terdapat penambahan 2 nada pada skala heptatonik iaitu Fa dan Do. Skala pentatonik ini banyak diaplikasikan dalam muzik Jepun. Kebanyakan muzik Jepun menggunakan skala pentatonik dalam lagu mereka kerana rata-rata mereka menghadapi masalah mengenal pasti 2 nada iaitu Fa dan Do. Joe Hisaishi merupakan komposer muzik orkestra di Jepun yang mencipta muzik untuk sebuah studio animasi di Jepun. Studio animasi Jepun ini dikenali sebagai Studio Ghibli telah mencipta pelbagai muzik orkestra daripada skala pentatonik. Lagunya telah diterima positif oleh masyarakat pelbagai dunia kerana ia menghasilkan pelbagai emosi. Pelbagai muzik pop barat hari ini turut memainkan skala pentatonik dalam menghasilkan muzik yang unik. Alat muzik tradisional Cina juga menghasilkan bunyi yang unik serta bervariasi yang sangat berbeza jika dibandingkan dengan alat muzik barat dari segi rentak, ritma dan not. Terima kasih saudari Nisa atas penjelasan yang terperinci.
kita dapat lihat bahawa tamadun Cina bijak menggunakan ilmu sains dalam penghasilan tembikar. Selain itu, penggunaan tembikar telah menjadi kebiasaan dalam budaya kita di Malaysia. Tidak lupa juga, seni muzik Cina yang unik telah menjadi pencetus kepada muzik-muzik yang merdu. Muzik Cina juga telah membantu dalam memupuk mental pendengarannya. Mari kita dengar mengenai kesenian tulisan dan seni bina daripada sejarawan kita, Dr. Ana. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih Saudari Erika. Kesenian tamadun Cina dalam tulisan dan seni bina sentiasa digunakan tanpa kita sedari. Pengerusi Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara, Datuk Rozali Ishak menyatakan bahawa seni kaligrafi Cina merupakan salah satu kesenian yang paling tinggi diberi penghormatan dalam tamadun Cina. Seni kaligrafi Cina dianggap mempunyai keunikan tersendiri untuk menggambarkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. Hal ini kerana penghasilan sesebuah karya kaligrafi yang ditulis dengan menggunakan dakwat, berut dan kertas khas bukan sesuatu yang mudah, malah mempunyai nilai tersendiri. Menurut legenda, tulisan Cina telah direka oleh Chang Ji pada tahun 2650 sebelum Masihi, seorang bangsawan yang telah berkhidmat dengan Maharaja Kuning Huang Di. Terdapat beberapa jenis tulisan yang di dalam tamadun Cina, iaitu gaya Zuanshu, Zinshu, Kaishu, Lizhu dan Shaozhu. Seterusnya, seni bina tamadun Cina juga mempunyai keunikannya yang tersendiri. Tembok besar yang dikagumi ramai merupakan lambang seni bina yang popular sehingga hari ini. Menurut Luo dan kawan-kawannya, tembok besar dibina adalah untuk memperlambatkan penceroboh dan mengukuhkan pertahanan tentera. Tembok itu terbukti lebih efektif pada awal dinasti sebelumnya kerana orang-orang kuno hanya mempunyai teknik dan senjata yang terhad seperti penunggang kuda, pisau, tombak dan busur anak panah. Feng Shui merupakan elemen yang sering digunakan dalam seni bina orang Cina. Menurut Hu 1994, Feng Shui dikembangkan 3,000 tahun yang lalu dan semakin bertambah baik hingga dinasti Tang, iaitu pada 618 hingga 905 Masihi. Feng Shui menekankan hubungan yang harmoni, meditasi dan keseimbangan di antara manusia dan persekitaran semula jadi. Hanya satu strategi agar kekuatan ideal ini dapat dicapai dan dikekalkan, iaitu dengan memperoleh dan menjaga keseimbangan Qi yang mencukupi. Qi adalah konsep Cina yang unik yang dapat dijelaskan sebagai tenaga yang tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan atau dibau. Setakat ini sahaja yang saya ingin kongsikan bersama kalian. Balik kepada Saudara Erika. Terima kasih Dr. Ana. Jadi, kita dapat lihat betapa menariknya seni tulisan dan seni bina dari tamadun Cina. Sistem tulisan Cina mempunyai jenis-jenis yang tersendiri, menjadikan tulisan tersebut sangat unik. Tulisan Cina bukan sahaja dikagumi semasa tamadun Cina sahaja, malah telah menjadi satu bidang kesenian kaligrafi. Bagi seni tamadun Cina, kita dapat lihat betapa tinggi kesediaan tamadun Cina dalam menghadapi serangan musuh. Ini kerana tujuan asal pembinaan tembok itu adalah sebagai benteng pertahanan daripada pihak musuh. Elemen Feng Shui pula membuktikan mereka percaya akan sesuatu tenaga daripada alam yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh itu, amalan Feng Shui itu mengaitkan kuasa alam semula jadi dalam bidang pembinaan. Seterusnya, mari kita tonton temu bual daripada Cik Iza dan mengenai kesenian tamadun Cina. Dipersilakan Cik Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirwana Binah binti Azmi. Yang pertama, seni bina dalam tamadun Cina, asas pembinaan mereka menggunakan batu bata dan kayu. Okey, yang kedua, mereka menggunakan hiasan
binatang, patung binatang iaitu yang dibina menggunakan batu sebagai hiasan dalam sesebuah pembinaan. Antara binatang yang mereka selalu gunakan ialah naga, harimau dan singa. Juga terdapat binaan yang menggunakan ukiran binatang di bahagian atap, ujung atap, ada yang sepanjang atap. Tapi kebiasaannya tidaklah besar, hanya halus dan kecil. Kebiasaannya dalam setiap pembinaan bangunan akan adanya pembinaan tembok yang menggunakan batu di sekeliling bangunan. Ini adalah untuk mengawal keselamatan bangunan tersebut. Kita dapat lihat melalui istana-istana lama Cina, tempat ibadat Cina seperti kuil dan masjid. Saya sendiri pernah belajar menulis kaligrafi dan ia tak semudah yang disangka. Hasil tulisan kaligrafi sangat memerlukan kualiti yang sangat tinggi kerana dalam penulisan itu mereka memerlukan fokus dan emosi yang stabil iaitu ketenangan dan keseniannya yang tersendiri dalam tulisan tersebut. Kita boleh lihat sekarang di Malaysia juga terdapat kediaman orang-orang Cina. Mereka akan menggantungkan 2 scroll berwarna merah, kebiasaannya berwarna merah, yang digantung di bahagian pintu rumah secara berpasangan. Scroll yang secara berpasangan di kiri dan kanan pintu. Di atasnya terdapat tulisan kaligrafi. Ini kerana tulisan kaligrafi tersebut membawa maksud, kebanyakannya membawa maksud tuah, sama ada dari segi perniagaan ataupun kesihatan ataupun kehidupan, digantung di luar rumah supaya apa yang masuk di dalam rumah adalah benda yang baik. Pada pendapat saya, pada zaman dahulu tembikar digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Banyak fungsi tembikar ni. Boleh digunakan sebagai alat masak, ada yang menggunakan sebagai perhiasan diri sendiri, dia digunakan juga untuk aktiviti pemujaan. Untuk masa sekarang, untuk zaman sekarang di arus kemodenan ini, masyarakat lebih menyukakan sesuatu yang mudah, ringkas dan cepat. Jadi penggunaan tembikar agak kurang sesuai kerana pertamanya tembikar agak berat, kedua dia mudah pecah, dan ketiga pembuatannya juga mengambil masa yang lama dan agak sukar. Jadinya orang sekarang tidak menggunakan tembikar dalam kehidupan seharian. Akan tetapi masyarakat sekarang lebih menggemarkan menikmati keindahan seni halus yang dipamerkan oleh tembikar itu sendiri. Jadi fungsi tembikar pada masa sekarang sudah menjadi semakin mengecil. Muzik di negara China pada asasnya terbahagi kepada dua, iaitu muzik rakyat dan muzik golongan atasan. Muzik rakyat banyak mengisahkan tentang kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, lagu yang berkaitan dengan mereka menuai padi, menanam padi dan sebagainya. Dan manakala muzik golongan atasan pula merupakan pengubahsuaian daripada muzik rakyat tersebut. Seperti kita juga, muzik merupakan berfungsi sebagai medium hiburan. Selain itu, mereka juga menggunakan muzik sebagai gambaran tentang kehidupan mereka. Begitulah penjelasan daripada Cik Natila. Semoga dengan penjelasan ini kita semua dapat mengambil iktibar dan menjadikan kita masyarakat Malaysia yang berfikiran luas dan berpandangan global dan menjadikan kita dapat hidup bersatu padu. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu. Bermacam keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu. Sekian daripada saya, kembali. Ya, terima kasih Cik Izzah. Sekian sahaja daripada kami. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.